Salam sejahtera kepada semua. Hari ini kumpulan kita akan membentangkan tentang penganalisisan artikel. Nama saya Seleswang. Nama saya Chua Jinghan. Dan nama saya Kut Yuning. Tajuk artikel yang kita akan buat analisisan ialah keperluan khidmat perbimbingan dan kaunseling dalam kalangan pelajar sekolah menengah luar bandar, iaitu dia merupakan satu kajian kes. Analisis dari segi keutuhan wacana. Keutuhan wacana merujuk kepada kesatuan dan aliran idea yang mantap dalam sesebuah teks. Perenggan ini secara keseluruhan mengekalkan keutuhan wacana dengan baik kerana idea yang disampaikan berkaitan dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Namun, wacana boleh dibaiki jika susunan idea lebih tersusun, terutamanya dalam pernyataan masalah. Penghubung idea dari satu idea kepada satu lain kadangkala sedikit terganggu dengan penambahan fakta baharu tanpa peralihan yang jelas. Okey, jadi analisis yang Celeste buat ini adalah perenggan pendahuluan dan Celeste terdapati bahawa dia terdapat beberapa wacana yang tidak tersusun, yang tidak tepat dan tidak sesuai, dan penghubungan idenya agak terganggu dan susah untuk kita nak fahamkan. Ya. Seterusnya, analisis dari segi koheren dan kohesi. Koheren merujuk kepada bagaimana idea-idea dalam perenggan itu berkait rapat antara satu sama lain, manakala kohesi melibatkan hubungan formal antara ayat-ayat. Kohesi agak baik dengan penggunaan beberapa penanda wacana seperti mala, namun dan selain itu, yang dapat membantu untuk menghubungkan idea-idea dalam perenggan. Namun, penggunaan kohesi boleh dipertingkatkan untuk membuat peralihan yang lebih halus antara hujah yang berbeza seperti perkhidmatan bimbingan yang wujud dan isu kekurangannya di luar bandar. Jadi kita boleh nampak dia ada satu kekurangan pada aspek kohesinya. Kekurangan penggunaan penanda wacana menjadikan ayatnya lebih susah dan tidak jelas. Sekarang kita tengok analisis dari segi keutuhan semantik. Keutuhan semantik merujuk kepada keselarasan makna dalam penulisan. Makna dalam perenggan ini adalah jelas, namun terdapat beberapa pengulangan idea yang boleh dielakkan. Contohnya, konsep perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dijelaskan beberapa kali dengan sedikit variasi dalam keterangan. Untuk memperbaiki keutuhan semantik, penulis boleh lebih fokus kepada satu aspek tertentu tanpa pengulangan yang tidak diperlukan. Ya, sebab ayat kita seharusnya ringkas dan padat. Kalau kita selalu mengulang satu perkara yang sama, pembaca akan berasa bosan. Ya. Sekarang kita tengok analisis dari segi keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal merujuk kepada kekonsistenan dalam penggunaan kata. Penggunaan leksikal dalam perenggan ini adalah konsisten dengan penggunaan istilah yang sesuai, seperti bimbingan, kaunseling, pelajar, klien dan perkhidmatan. Namun, beberapa perkataan seperti menyerla boleh digantikan dengan sinonim yang lebih tepat untuk menggambarkan keadaan perkhidmatan yang tidak mencukupi di luar bandar, contohnya kurang berkesan. Right, jadi kita boleh nampak di sini dia ada penggunaan perkataan yang kurang sesuai, iaitu menyerlah, yang kurang sesuai dengan pernyataan dalam petikan ini. Ya. Sekarang kita tengok analisis dari segi keutuhan gramatikal. Terdapat beberapa kesalahan kecil dalam tata bahasa dan ejaan yang perlu diperbaiki untuk memastikan keutuhan gramatikal. Seperti zaman remaja. Sepatutnya remaja hanya ada satu R, tetapi dalam artikel ini dia tertulis dua R. Jadi inilah adalah keutuhan kesalahan gramatikal. Seterusnya, menyebabkan dia tersalah type, jadikan N jadi V. Selain daripada kesalahan kecil ini, struktur ayat secara keseluruhan adalah baik dan mengikut tata bahasa yang betul. Ya, maksudnya dia ada satu susunan yang baik tentang ayat dia, tapi dia terdapat percayaan pada segi aspek menulis ini, perkataan-perkataan yang ringkas dan seperti remaja, dan menyebabkan yang ni dia salah tulis ejaan, salah ejaan. Jadi ini haruslah dielakkan dalam satu kajian yang formal. Sekarang kita tengok analisis dari segi keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi merujuk kepada bagaimana bunyi ayat mengalir dengan lancar ketika dibaca. Perenggan ini tidak mempunyai isu fonologi yang ketara, namun setengah ayat boleh dipendekkan untuk menjadikannya lebih mudah dibaca dan lebih jelas. Terutamanya ayat-ayat yang terlalu panjang. Sebagai contoh, ayat pertama adalah agak panjang dan boleh dipecahkan kepada dua untuk lebih jelas dan mudah dipahami. Ya, betul, sebab apabila kita menulis sesuatu penulisan akademik, kita seharusnya menjadikan ayat itu ringkas dan padat dan jelas supaya pembaca mudah memahami ayat tersebut. Kalau panjang lebar, pembaca kadang-kadang akan tersedak pandang, terlepas pandang sesuatu perkara dan tak dapat menangkap fokus yang penting dalam penulisan tersebut. Ya.
Analisis dari segi rujukan yang sahih. Rujukan yang digunakan dalam perangan ini kebanyakannya kelihatan sahih seperti Azizi et al. 2005, Kore 2012, Mazna Baba dan Zainal Madon 2007, dan Muhammad Aziz Shah et al. 2009. Namun, perlu dipastikan bahawa semua rujukan ini disahkan dengan betul dan sebaiknya mengikuti gaya penulisan rujukan yang konsisten, sama ada APA, MLA atau Chicago. Ya, betul. Rujukan amat penting dalam sesuatu penulisan. Sekarang kita tengok analisis dari segi kejelasan dalam penulisan. Secara keseluruhannya, perangan ini menyampaikan mesejnya dengan jelas walaupun ada beberapa ayat yang boleh dipendekkan untuk meningkatkan kejelasan. Sebagai contoh, ayat yang bermula dengan keperluan adalah kekurangan atau defisit daripada sesuatu, agak panjang dan rumit dan mungkin boleh dipecahkan menjadi beberapa ayat yang pendek untuk kejelasannya. Ya, betul. Seperti yang tadi saya telah terangkan, jika sesuatu ayat yang menjadi terlalu panjang lebar, pembaca senang untuk hilang fokus pada isi-isi yang penting. Ya. Sekarang kita tengok analisis dari segi rujukan berdasarkan sumber yang sahih. Penggunaan rujukan daripada sumber-sumber yang sahih seperti Azizi et al. 2005 dan Biswas dan Argawal 1971 telah membantu memperkukuh hujah yang dikemukakan dalam artikel ini. Namun, terdapat ruang untuk memperkaya artikel dengan rujukan yang lebih kontemporari, terutamanya dalam bidang pendidikan dan psikologi remaja. Kajian-kajian ini yang lebih terkini dapat memberikan perspektif yang lebih serga dan relevan, terutamanya memandangkan perubahan pesat dalam masyarakat moden yang turut mempengaruhi kehidupan remaja. Ya, semasa kita membuat rujukan, selain daripada kita kena cari rujukan yang sahih, kita juga haruslah mendapatkan rujukan yang terkini supaya kita tidak ketinggalan zaman. Ya. Sebagai contoh, penulis boleh menyertakan kajian yang dilakukan dalam dekad terkini yang memperincikan cabaran yang dihadapi oleh remaja dalam era digital, di mana media sosial memainkan peranan penting dalam membentuk identiti dan persepsi mereka. Kajian mengenai kesan media sosial terhadap perkembangan emosi dan sosial remaja serta bagaimana konseling dapat membantu mereka menguruskan isu-isu seperti tekanan rakan sebaya dan imej diri serta bullying akan menjadikan artikel ini lebih relevan dengan situasi semasa. Ya, betul. Jika dikaitkan dengan situasi semasa, dia akan jadi lebih menarik. Ya. Selain itu, penulis juga boleh merujuk kepada program konseling yang berjaya dilaksanakan di beberapa sekolah lain atau negara lain, kerana ini dapat menjadi contoh atau model yang boleh diadaptasi di Malaysia. Kajian perbandingan antara sistem konseling di negara lain dengan yang terdapat di Malaysia dapat memberikan pandangan yang berbeza atau yang lebih luas mengenai bagaimana keperluan konseling remaja dapat dipenuhi dengan lebih baik. Ya, setuju dengan saya sebab jika dalam kita nak cari kajian-kajian dalam negara, mungkin dia kurang informasi, kurang maklumat tentang kajian tersebut. Tapi jika kita cari dari negara-negara asing, kita akan dapatkan lebih banyak maklumat. Dan kita boleh membuat perbandingan antara kajian yang dibuat dalam negara dan juga kajian yang dibuat di luar negara. Dan dapatkan satu kajian yang lebih luas. Kita dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Analisis dari segi kejelasan dalam penulisan. Dari segi kejelasan, penulisan artikel ini pada dasarnya sudah cukup baik, tetapi terdapat beberapa bahagian yang agak padat dengan maklumat, menyebabkan artikel ini sukar untuk difahami oleh pembaca dalam satu bacaan. Ayat-ayat yang terlalu panjang dan padat boleh menyebabkan idea utama menjadi lebih kabur. Oleh itu, penulis boleh mempertimbangkan untuk memecahkan beberapa ayat yang terlalu panjang kepada ayat-ayat yang lebih ringkas dan padat. Sebagai contoh, perangan yang membincangkan keperluan psikologi untuk diterima boleh dipermudahkan dengan memecahkan maklumat kepada beberapa ayat yang lebih pendek. Ini dapat memudahkan pembaca untuk memahami intipati perbincangan tersebut. Ya, suatu penulisan yang baik, dia tidak semestinya nak ayat yang panjang dan lebar. Kita haruslah disampaikan maklumat itu disampaikan dalam ayat yang pendek dan ringkas supaya pembaca senang dan mudah untuk memahami maklumat yang kita nak sampaikan itu. Ya. Sekarang kita tengok analisis dari segi kejelasan dalam penulisan.
Ayat yang panjang seperti kanak-kanak yang sedang berkembang dari segi kapasiti intelektual mempunyai keinginan dalam mencari pengetahuan yang baru. Keinginan dalam mencari ilmu pengetahuan yang baru hendaklah dibimbing dengan kaedah yang betul. Ayat ini boleh dipermudahkan menjadi kanak-kanak sedang berkembang secara intelektual sentiasa ingin mencari pengetahuan baharu. Keinginan ini perlu dibimbing melalui kaedah yang sesuai agar mereka memperoleh maklumat yang betul. Ya, kita boleh nampak dari ayat yang pertama itu dia sudah menyatakan bahawa kanak-kanak yang sedang berkembang dari segi kapasiti intelektual mempunyai keinginan dalam mencari pengetahuan yang baru. Jadi ayat kedua dia boleh pendekkan keinginan dalam mencari pengetahuan itu kepada keinginan ini. Sebab dia yang ayat pertama dia sudah menyatakan. Jadi ayat kedua dia boleh ringkaskan dan pembaca juga boleh faham dengan lebih baik. Selain itu, penggunaan istilah seperti di fisik dalam konteks keperluan mungkin agak berat untuk pembaca awam. Penulis boleh mempertimbangkan untuk menggunakan istilah yang lebih mudah difahami tanpa mengurangkan ketepatan maklumat yang disampaikan. Ya betul, penulisan yang baik kita tidak semestinya nak gunakan kosakata yang luas. Kita boleh gunakan kosakata yang biasa-biasa. Yang paling penting ialah pembaca kita faham apa yang kita nak sampaikan dalam penulisan itu. Seterusnya, saya akan mengupas tentang pernyataan masalah. Pertama, dari segi keselarasan idea, perenggan ini mengandungi idea utama tentang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, terutamanya di kawasan luar bandar. Setiap ayat menyokong idea ini dengan menerangkan aspek-aspek perkhidmatan seperti pemulihan, perkembangan dan pencegahan serta menekankan masalah kekurangan keberkesanan di kawasan luar bandar. Ini menunjukkan bahawa idea dalam perenggan tersebut adalah selaras dan konsisten. Ya, betul. Kedua, kita dapat melihat kohesi yang baik dalam perenggan ini. Ini dapat dilihat melalui penggunaan kata hubung seperti selain itu, namun dan malangnya. Kata-kata ini membantu menghubungkan ayat-ayat dengan lancar dan memastikan maklumat mengalir dengan teratur dari satu idea ke idea lain. Di samping itu, rujukan kepada penulis seperti Corey 2012 dan Masna Baba dan Zainal Madon 2007 juga menambah kohesi kerana sokongan fakta yang diberikan memantapkan perbincangan. Betul. Jadi tadi kita boleh tengok tadi Singha ada sebut dia ada coherent, maksudnya ayat-ayat dia saling berkaitan, dan sekarang dia ada kohesi. Jadi kohesinya dia ada penggunaan kata hubung seperti namun, malangnya, semua ni dapat menjadikan ayatnya lebih tersusun dan teratur. Akhir sekali, dari sudut koherensi, perenggan ini menyampaikan maklumat dengan jelas dan teratur. Pembaca dapat mengikuti aliran hujah tanpa kekeliruan. Struktur perenggan bermula dengan pengenalan tentang perkhidmatan, diikuti dengan penerangan tentang pelaksanaannya, dan diakhiri dengan pengenalan masalah di kawasan luar bandar. Ini menjadikan maklumat mudah difahami. Secara keseluruhannya, perenggan ini menunjukkan keutuhan wacana yang baik kerana keselarasan idea, kohesi dan koherensi dipelihara dengan berkesan. Ya,
Jadi ayat perenggan yang Singhan membuat analisis ni actually amat penting sebab dia adalah penyataan masalah dan koherensinya amat tepat dan betul dan sesuai dalam penyataan masalah ni, dan penyataan masalah amat penting dalam sebuah artikel supaya pembaca boleh mengetahui apakah puncak penulis ini nak membuat kajian tersebut. Jadi jika penyataan masalah ni dia ada koherensi yang baik, jadi puncanya dapat dijelaskan dengan baik dan pembaca akan lebih mudah untuk memahami tersebut. Seterusnya, marilah kita tengok tentang perangan tujuan kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti keperluan kaunseling belajar sekolah menengah di sekolah luar bandar daerah Baram. Di samping itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis perkhidmatan dan bimbingan yang diperlukan oleh belajar sekolah menengah di luar bandar. Objektif seterusnya adalah untuk mengenal pasti perbezaan keperluan kaunseling berdasarkan jandina. Ya betul, dan kita boleh nampak ayat tujuan kajian ini adalah ringkas dan padat. Dan dia hanya memokuskan pada tujuan kajian dan tidak menyatakan benda-benda lain selain daripada tujuannya. Ya. Perangan ini menjelaskan tujuan utama kajian, iaitu mengenal pasti keperluan kaunseling belajar, termasuk perkhidmatan yang diperlukan dan perbezaan keperluan berdasarkan jandina. Keseluruhan idea konsisten memberikan gambaran jelas tentang maklumat kajian. Dari segi kohesi, penggunaan penanda wacana seperti di samping itu menghubungkan tujuan dan objektif dengan lancar, manakala struktur yang jelas memudahkan pemahaman pembaca. Ya betul. Terdapat beberapa persoalan yang diketengahkan dalam kajian yang dijalankan. Terdapat dua persoalan, iaitu yang pertama, apakah keperluan belajar di sekolah menengah luar bandar di daerah Baram, Sarawak? Dan kedua, apakah terdapat perbezaan keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling antara belajar lelaki dan belajar perempuan? Betul, jadi persoalan yang dikemukakan itu adalah berkaitan dengan tujuannya. Ya. Dan perangan ini mengemukakan dua persoalan utama berkaitan keperluan belajar di sekolah menengah luar bandar. Pertama, keperluan belajar di Baram, Sarawak, dan kedua, perbezaan keperluan bimbingan dan kaunseling antara belajar lelaki dan perempuan. Dua-dua persoalan ini selaras dan fokus, menyumbang kepada pemahaman keseluruhan kajian, dan penggunaan nombor juga memudahkan pembaca mengikuti isu yang dibangkitkan. Manakala, struktur yang baik memastikan setiap persoalan mudah difahami. Betul. Seterusnya, perangan metodologi. Perangan ini boleh dianalisis dari beberapa sudut utama, antaranya keselarasan idea, kohesi, koherensi, serta rujukan berdasarkan sumber yang sahih. Dari segi keselarasan idea, perangan ini menerangkan secara terperinci tentang kaedah soal selidik yang digunakan untuk mengenal pasti keperluan kaunseling belajar di luar bandar. Setiap ayat dalam perangan saling menyokong satu sama lain dan membantu membina keseluruhan idea utama dengan menyenaraikan langkah-langkah kajian seperti analisis data, lokasi kajian, serta instrumen yang digunakan. Ini memberikan satu gambaran yang jelas
mengenai metodologi yang dijalankan dalam kajian ini. Ya, betul, metodologi amat penting. Dia merupakan satu penjelasan tentang bagaimanakah penulis ini menjalani kajiannya. Ya. Selanjutnya, perenggan ini menunjukkan kohesi yang baik melalui penggunaan penanda wacana seperti oleh itu, yang membantu menghubungkan maklumat dengan lancar dari satu ayat ke ayat seterusnya. Walau begitu, kohesi ini boleh diperkuatkan dengan rujukan tambahan kepada sumber sahih seperti model kebangsaan ASCA, American School Counselor Association, untuk menyokong pernyataan mengenai 3 domain yang digunakan dalam soal selidik. Jadi dia perlukan penambahbaikan dari segi rujukan yang sahih. Tapi dia susunan ayatnya lebih dah menjadi sistematik dan tersusun. Jadi pembaca dapat menangkap bagaimana penulis itu nak sampaikan kajiannya, nak menjalankan kajiannya. Ya. Dari segi koherensi, perenggan ini juga menunjukkan susunan maklumat yang jelas dan teratur. Pembaca dapat mengikuti proses kajian yang dijalankan, bermula dari pengumpulan data melalui soal selidik, penerangan tentang alat yang digunakan, hingga ke analisis data menggunakan perisian SPSS. Ini memastikan maklumat dapat disampaikan dengan mudah dan difahami oleh pembaca. Akhir sekali, rujukan kepada sumber yang sahih adalah penting untuk memperkukuhkan analisis ini. Kajian merujuk kepada model kebangsaan ASCA sebagai rangka kerja utama dalam soal selidik, yang merupakan sumber yang dipercayai dalam bidang kaunseling. Penggunaan perisian SPSS juga adalah sesuai dan lazim dalam kajian statistik seperti ini. Betul. Sebab rujukan yang sahih amat penting untuk menyokong fakta-fakta yang dinyatakan dalam perenggan tersebut. Currency-nya dah tersusun dan sistematik, pembaca akan senang nak tangkap apakah proses yang dijalankan. Secara keseluruhan, perenggan ini memaparkan keutuhan wacana yang baik kerana keselarasan idea, kohesi, koherensi dan penggunaan rujukan yang sahih dipelihara dengan baik. Ya, setuju. Jadi sekarang saya akan membentangkan tentang dapatan kajian analisis yang saya buat. Perenggan ini mempunyai fokus yang jelas, iaitu menganalisis hasil soal selidik. Ia menyentuh tentang topik yang dikehendaki dan kurang dikehendaki oleh guru bimbingan dan kaunseling. Dan ia memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil kajian. Yang ni dia tulis lepas dia membuat sesuatu kajian untuk menganalisis data yang dapat dari kajian tersebut. Kita tengok dari aspek koheren dan kohesi. Dari aspek koheren, idea-ideanya disusun dengan baik dari pengenalan tentang analisis kepada hasil spesifik yang diperoleh. Setiap item yang disebutkan berkaitan dengan tema utama, iaitu ayat-ayat dia saling berkaitan dengan tema dia. Dari aspek kohesi pula, penggunaan kata penghubung seperti manakala dapat membantu menghubungkan dua set hasil, iaitu item yang paling dan item yang kurang dikehendaki. Ya.
Seterusnya kita boleh tengok dari segi keutuhan wacana. Yang pertama ialah keutuhan semantik. Semua istilah dan frasa yang digunakan dalam perenggan ini adalah jelas dan relevan dengan konteksnya. Tiada ambiguitas yang dapat mengganggu pemahaman pembaca mengenai analisis yang dilakukan. Seterusnya kita boleh tengok dari keutuhan leksikal, iaitu kosakata yang digunakan adalah sesuai untuk konteks akademik dan kajian. Istilah seperti kekerapan, min dan skala Likert menunjukkan penggunaan bahasa yang tepat. Ya. Lebih-lebih lagi, kita boleh tengok dari aspek keutuhan gramatikal, iaitu gramatik dia. Ayat-ayat dalam perenggan ini mengikuti peraturan tata bahasa dengan baik. Jadi dia tidak ada apa-apa kesalahan tata bahasa yang mengganggu pemahaman pembaca. Yang keempat ialah keutuhan fonologi. Dalam konteks penulisan ini, penggunaan frasa yang jelas dan teratur telah memberikan kesan yang baik kepada pembaca. Jika dibaca secara lisan, perenggan ini juga mudah diucapkan. Maksudnya, jika pembaca nak ingin menyampaikan maklumat ini kepada orang lain secara lisan, dia cepat membaca dan mencakap, dia agak tersusun dan mudah untuk diucapkan, disampaikan secara lisan kepada orang lain. Jadi, perenggan ini jelas dan mudah difahami. Struktur ayat yang baik dan penggunaan istilah yang tepat dapat memastikan mesej disampaikan dengan efektif kepada pembaca. Pembaca akan merasa senang untuk memahami konteks-konteks dalam perenggan ini. Secara keseluruhannya, perenggan ini menunjukkan keutuhan wacana yang baik dengan koheren dan kohesi yang jelas serta telah mematuhi aspek gramatikal dan kejelasan penulisan. Dan perenggan ini merupakan bahagian kedua daripada dapatan kajian, iaitu dia adalah berdasarkan jadual-jadual yang diberikan di sini. Perenggan ini mempunyai fokus yang jelas, iaitu membandingkan keperluan pelajar perempuan dan lelaki dalam konteks kaunseling. Tema utama telah disampaikan dengan baik. Koheren dalam perenggan ini telah mempunyai penyampaian maklumat yang teratur dan tersusun. Ia bermula dengan item tertinggi untuk pelajar perempuan diikuti oleh pelajar lelaki. Ini telah memudahkan pembaca untuk memahami perbandingan kajian tersebut. Dari segi kohesi, penggunaan frasa seperti manakala dan jelas bahawa telah berfungsi sebagai penggabung idea dan ini dapat memudahkan aliran pemikiran. Di samping itu, kita juga dapat lihat dari aspek keutuhan leksikal. Kosakata yang digunakan relevan dengan konteks pendidikan dan kaunseling. Istilah seperti keperluan pendidikan dan perkhidmatan kaunseling sesuai untuk tema yang dibincangkan. Jadi, penulisan ini jelas dan mudah difahami. Susunan maklumat telah membantu pembaca untuk mengikuti argumen dengan baik, mengikuti hasil kajian itu dengan tersusun dan teratur. Secara keseluruhannya, perenggan ini telah menunjukkan keutuhan wacana yang baik dengan koheren kohesi yang jelas serta mematuhi aspek gramatikal. Jadi,
keseluruhan perenggan dapatan kajian ini amat baiklah. Ya. Sekarang mari kita tengok dari perenggan perbincangan. Perbincangan ni biasanya dibuat selepas sesuatu kajian dijalankan untuk membincang tentang hasil kajian. Perenggan ini mempunyai tema yang jelas iaitu keperluan pelajar sekolah menengah luar bandar dalam konteks bimbingan dan kaunseling. Ia telah menyampaikan dapatan kajian secara terperinci dan relevan. Kita boleh tengok dia memang menyampaikan maklumat itu berdasarkan hasil kajiannya. Dari segi koheren, idenya disusun dengan baik, bermula dari keperluan umum pelajar hingga kepada spesifik mengenai keperluan kaunseling yang mereka menghadapi. Perenggan ini telah mengalir dengan lancar dari satu idea ke idea seterusnya. Maksudnya idea dia tersusun dan sistematik. Dari aspek kohesi pula, penggunaan kata penghubung seperti oleh yang demikian telah membantu mengaitkan premis dengan kesimpulan yang diambil. Ya. Jadi kita tengok dari segi keutuhan leksika. Kosakata yang digunakan adalah sesuai dan relevan. Contohnya, bantuan akademik, keperluan kaunseling dan kemahiran pekerjaan. Istilah-istilah ini adalah sesuai untuk tema pendidikan dan kaunseling. Seterusnya kita tengok dari aspek keutuhan gramatikal. Ayat-ayat dalam perenggan ini mengikut peraturan bahasa yang betul. Tiada kesalahan gramatikal yang mengganggu pemahaman pembaca. Pembaca senang untuk fahamkan ayat ini. Dari segi keutuhan fonologi pula, dalam konteks penulisan, penggunaan frasa yang jelas dan struktur yang teratur menjadikan perenggan ini mudah dibaca dan difahami. Ya. Baik. Sekarang kita tengok perenggan kesimpulan. Jadi ini selalunya merupakan satu perenggan yang terakhir dalam setiap artikel dan juga kajian. Sebab ia merupakan satu rumusan tentang keseluruhan artikel tersebut, tentang kajian tersebut. Apa yang dia nak sampaikan akan fokus pada kesimpulannya. Perenggan ini telah menekankan kepentingan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, iaitu tajuk fokus utama dalam kajian ini iaitu kepentingan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Tema utama jelas dan terfokus iaitu bagaimanakah perkhidmatan ini dapat membantu pelajar mengatasi konflik. Jadi ia berkaitan dengan persoalan yang dikemukakan oleh Jing Han tadi. Dari aspek koheren, ideanya telah disampaikan secara logik dari pernyataan tentang kepentingan perkhidmatan hingga kepada cara memperbaikinya. Ini dapat membantu pembaca untuk memahami kaitan antara setiap idea. Jadi setiap idea dia memang ada saling berhubung kaitan. Dari aspek kohesi pula, penggunaan frasa dari segi kohesi pula, penggunaan frasa seperti sesungguhnya dan dengan menerangi berfungsi sebagai penghubung yang memudahkan aliran pemikiran. Sekarang kita tengok keutuhan leksika perenggan tersebut. Kosakata yang digunakan adalah relevan, contohnya konflik, keperluan dan program-program. Istilah ini sesuai dalam konteks perkhidmatan kaunseling.
Yang ni merupakan satu senarai rujukan yang digunakan dalam kajian tersebut. Jadi setiap kajian dan artikel yang kita dikatakan formal dan sahih, dia mempunyai rujukan yang tepat dan mengikut susunan alfabet dan juga ikut format yang ditetapkan. Salah satu format ialah APA style yang biasa kita gunakan dalam IPG. Jadi kita boleh nampak artikel ini mempunyai rujukan yang sahih dan cara menyusun rujukan adalah betul. Penulisan rujukan ini telah mengikut APA style. Ya. Itu adalah pengakhiran penanalisis artikel kita. Jadi secara keseluruhannya kita boleh menyimpulkan bahawa artikel ini mempunyai koheren dan kohesif yang tepat dan betul, tapi masih ada aspek-aspek yang boleh membuat penambahbaikan seperti tadi yang dikatakan dari perenggan pendahuluan mempunyai kesalahan bahasa dan tata bahasa dan juga ejaan dan kurang kohesif karen dan ia juga panjang lebar. Tetapi yang pada perenggan yang seterusnya dia telah menyampaikan secara sistematik dan tersusun amat baik. Dan jadi kesimpulannya kita boleh faham bahawa sesuatu ayat yang kita nak sampaikan, sesuatu artikel yang kita nak sampaikan haruslah jelas dan ringkas, tidak semestinya mempunyai kosakata yang luas, tetapi yang pentingnya macam mana kita nak sampaikan supaya pembaca kita mudah nak memahami artikel yang kita tulis tersebut. Jadi ada tak apa-apa yang Celeste dan Jinghan nak berkongsi? Tak ada. Tak ada. Itu sahajalah ya. Jadi itu saja daripada kita. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sekian, terima kasih.